Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kertas Sains SPM KSSM ni merupakan tahun pertama. Tahun pertama dengan silibus baru. Jadi untuk pelajar mendapat result yang cemerlang, mereka perlu menguasai kesemua silibus yang mereka belajar dan mesti juga menguasai teknik menjawab bahagian A, B, C untuk kertas 2. Sudahkah anda menentukan target untuk peperiksaan seterusnya? Mestinya lah perancangan itu sangat penting kepada kertas peperiksaan kita lah. Format baru tahun ni KSSM, Curriculum Standard Sekolah Menengah ni, tahun pertama KSSM. Okey, jadi untuk kertas peperiksaan KSSM SPM 2021 yang bermula tahun ni, kertas satu kita ada 40 soalan objektif. Jadi kalau sebelum ni kertas peperiksaan KBSM dulu dia ada 50, tapi sekarang objektif hanya ada 40. Okey. Dan 40 soalan objektif membawa kepada 40 markah lah. Okey, manakala untuk kertas 2 melibatkan 80 markah, iaitu dia ada 3 bahagian. Okey. Bahagian A, soalan nombor 1 hingga soalan nombor 4 melibatkan soalan KPS. KPS ni apa? KPS ni maksudnya kemahiran proses sains. Kemahiran proses sains. Okey. Kemudiannya untuk soalan bahagian B bermula dengan soalan nombor 5 hinggalah nombor 10 yang ni melibatkan teori ataupun kefahaman kita dalam silibus kita lah. Kemudiannya untuk bahagian C dia ada 3 lagi soalan, iaitu C sebelah melibatkan soalan mereka bentuk eksperimen dan ianya adalah merupakan soalan wajib dijawab. Dan soalan esei C12 dan C13 merupakan esei pilihan lah. Terus pergi kepada tajuk kita. Ini adalah tajuk-tajuk yang telah pun dipelajari. Baik. Terus kita pergi kepada kertas 2 bahagian A. Apa yang cikgu sebut tadi iaitu KPS. KPS iaitu kemahiran proses sains. Jadi soalan KPS ini adalah soalan yang memerlukan jawapan yang berformat. Jadi apa yang terkandung dalam kemahiran proses sains adalah item-item seperti keseluruhan markah adalah 20 markah. Bermakna setiap soalan markahnya adalah 5 lah. 5 markah. Iaitu 4 markah daripada KPS dan 1 markah adalah daripada soalan aplikasi. Dia berbeza dengan soalan KBSM. Sebelum ni soalan KBSM 5 markah semuanya adalah soalan KPS pada setiap soalan. Untuk KPS ada 16 markah lah, 4 soalan dan 4 markah lagi adalah soalan aplikasi. Baik, mari kita tengok soalan. Apa soalan ni? Soalan bahagian A ni macam mana? Okey, kita tengok soalan. Dan setelah kita faham pernyataan yang diberikan pada kita, kita perlu gariskan ataupun kurungkan mana-mana maklumat yang penting daripada soalan. Okay, so kita dah faham segala maklumat yang diberikan berdasarkan rajah dan juga berdasarkan jadual. Okey, seterusnya barulah kita pergi kepada soalan. Baik. Pemerhatian yang umum maksudnya kita perhatikan hasil eksperimen pada kedua-dua rajah ataupun pada pemboleh ubah bergerak balas yang diberikan pada kita. Dan pemerhatian yang umum ni kita wajib bandingkan dia. Senanglah. Okey, inference tu apa? Baik, inference ni adalah memberikan sebab. Memberikan sebab yang munasabah kepada pemerhatian kita. Kita beri sebab. Mulakan jawapan kita dengan perkataan kerana. Adalah pemerhatian yang umum. Jadi bila umum kita perlu buat perbandingan. Kalau tak banding salah. Okey. Jadi kita nak banding apa? Banding pemboleh ubah bergerak balas. Jadi senang aja. Bilangan koloni bakteria ambil sini. Pada agar-agar nutrien yang disentuh dengan jari sini, yang disentuh dengan jari yang tidak dibasuh lebih banyak, inilah lebih banyak berbanding bilangan koloni pada agar-agar nutrien yang disentuh dengan jari yang dibasuh dengan sabun. Buat inference kita kena tanya diri kita sebab apa jadi macam tu. Contohnya bila kita tengok balik kepada pemerhatian kita, kita tengok
bila jari yang dibasuh dengan sabung ni kita coret-coretkan pada agak-agak nutrien, bilangan koloni bakteria tu sikit. Maknanya tidak berlaku pertumbuhan pada agak-agak nutrien. Sebab apa jadi gitu? Sebab apa jadi gitu? Jadi kita kena beri sebab kepada keadaan. Jadi cara jawab dia, kita boleh mulakan dengan perkataan kerana. Kerana sabung ni dia boleh membunuh bakteria. Sebab tu tidak berlakunya pertumbuhan bakteria. Jadi di sini kita telah pun memperolehi 3 markah. Soalan C 1 markah, soalan A 1 markah, soalan B pun 1 markah. Soalan D ramai yang tak reti lagi nak jawab soalan DSO. Tak apa, cikgu faham. Ini perkara baru, benda baru belajar, mungkin tak faham lagi. Okey, baik. Jadi untuk soalan DSO, definisi secara operasi, okey, dia pun ada format jawapannya yang tersendiri. Kalau kita tak ikut format jawapan yang diajar oleh cikgu, kita buat ikut kita je, memang kita tak akan dapat menjawab dengan tepat lah. Okey, jadi soalan dia tadi, dia kata nyatakan definisi secara operasi bagi pertumbuhan bakteria. Dia bermula dengan dari soalan. Maksudnya kita akan saling maklumat daripada soalan itu, kat mana kita nak saling, cikgu bagi tahu. Kemudiannya diikuti dengan satu perkataan iaitu ialah. Ni wajib kena tulis ni, perkataan ialah. Okey, selepas perkataan ialah, ada beberapa perkataan di sini yang perlu kita pilih. Sini ni adalah pilih. Sama ada mana perkataan yang sesuai dengan apa yang disoal. Diikuti pula dengan perkataan yang wajib lagi, yang menyebabkan. Ni wajib. Pemerhatian ataupun pemboleh ubah bergerak balas. Pemerhatian berdasarkan apa yang disoal. Pertumbuhan bakteria, saling. Okey, lepas pada kita saling tu, ada perkataan wajib tadi, iaitu perkataannya ialah. Ialah. Okey, lepas ialah tadi, kita kena pilih. Jadi kita nak pilih berdasarkan apa yang disoal lah. Jadi dia soal sini pertumbuhan bakteria. Okay, kita pun tengok pada perkataan bakteria. Bakteria ni adalah benda, objek. Kalau dia saja, memang kita boleh pilih bahan. Tapi depan dia ada perkataan pertumbuhan. Pertumbuhan ini ada imbuhan, per dan juga an. Jadi bila ada imbuhan sebegini, kita akan pilih dia sebagai proses. Okey. Lepas tu perkataan wajib lagi. Yang menyebabkan. Yang menyebabkan. Diikuti dengan pemerhatian. Kalau kita tahu bakteria telah tumbuh, maksudnya kita akan tengok dekat PB kita ni. Berlakunya pertumbuhan ataupun pertambahan dari segi bilangan koloni. Adanya terhasil koloni bakteria menunjukkan berlakunya pertumbuhan. Okey, jadi pertumbuhan bakteria ialah proses yang menyebabkan, saling ni lah, yang menyebabkan bilangan koloni bakteria. Saling tu saja. Jadi kita dapat 1 markah untuk DSO koloni. Okey, so selesai kita untuk soalan DSO. Seterusnya markah yang kelima adalah soalan aplikasi. Baik, mikroorganisma boleh menyebabkan jangkitan penyakit. Itu statement yang diberi pada kita dan kita fahamlah. Okey, apakah bahan yang boleh membunuh bakteria pada kulit selain daripada sabung? Maknanya selain daripada sabung tu, kenapa lagi yang boleh kita guna untuk membunuh bakteria, membunuh mikroorganisma pada permukaan kulit kita? Dan semestinya semua orang sekarang ni tahu penggunaan hand sanitizer boleh membunuh mikroorganisma pada permukaan kulit. Okey, jadi bila bagi jawapan hand sanitizer dapat 1 markah. Ataupun boleh juga memberikan jawapan menggunakan bahan antiseptik. Ni sebab ni ada belajar dalam silibus kita. Ataupun memberi contoh yang lebih jelas lagi, menggunakan alkohol isopropyl 70%. Pun boleh dapat 1 markah untuk aplikasi. Jadi jumlah markah semua sekali adalah 5 markah.
Okay, so kamu dah nampak sendiri teknik menjawab ini lebih fokus kepada kertas 2, tetapi kamu nampak sendiri paper ada apa untuk kertas 1 dan kertas 2. So teacher purposely cari guru lain untuk bahagian sains ni untuk just tengok style mereka ajar macam mana. So lebih kepada teknik menjawab ya. So lebih baik kamu fahamkan teknik menjawab sebab sains ni senang untuk dapat banyak markah. Okay, so sebab teacher ajar kimia, bio, physics, subjek yang sains, pure science, okay, sains tulen. So untuk cikgu ajar pelajar yang subjek sains, biasanya teacher aim untuk pelajar tu dapat A+. So senang nak dapat A+ dengan memahami teknik menjawab. So guru seperti Cikgu Zalina ni memang membantu, especially dia fokus kepada teknik menjawab. Okay, so teacher seperti Cikgu Zalina kata dengan Cikgu Zubir kata video ni kita boleh ulang-ulang tengok kan Cikgu Zubir? Ya, boleh ulang-ulang tengok. Jadi boleh share. Benda ni, video ni kamu boleh tengok lagi dan lagi, cuba memahami dia. Mungkin panjang sikit, tapi kamu nampak keywords kat mana, bahagian graf kat mana, kat bahagian soalan perbezaan ataupun comparison kat situ. So perkara tu membantu kamu ya. So tengok banyak-banyak kali supaya kamu dapat idea dia. Okay, so teacher akan potongkan supaya senang sikit kamu cari fokus kepada soalan-soalan yang kamu nak ya. Okay, so cikgu harap membantu. So I see you soon. So next will be mathematics. So jumpa kamu nanti ya. Bye, take care.